Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Berfirman Allah di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-46 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuhmu, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya, dan sebutlah serta ingatilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbanyakkan doa, supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Dan taatlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran itu dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengan orang-orang yang bersabar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadithin an Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya di dalam perjuangannya, sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu sentiasa berjaya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa pada malam ini dengan kita mengambil beberapa pengajaran daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kita di antara golongannya yang berjaya di dunia dan akhirat. Pada kali ini kita akan berkongsi tips ataupun cara untuk kita berjaya di dalam medan Ramadan, ataupun paling mudah untuk kita fahami cara untuk kita mencapai kemenangan, sehinggalah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sentiasa berada di dalam kejayaan. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang penonton yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam petikan khutbah Jumaat yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam bertarikh 25 hari bulan 3, menggariskan beberapa kategori musuh terbesar umat Islam. Ulangan balik pasal tuan-tuan dah dengar.
Kalau tak dengar lagi khutbah tu, maksudnya tak pergi sembahyang Jumaat tu. Tuan-tuan, ada beberapa garis yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama melalui teks khutbah. Antara yang dia nyatakan bahawa musuh terbesar umat Islam yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini sangat jelas kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kata Allah, tidak senang orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, sehinggalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya itu mengikuti jejak langkah mereka. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani jelas mereka tak senang melihat orang Islam melaksanakan tuntutan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu setiap kali tibanya Ramadan, orang-orang Yahudi akan melakukan angkara membantai orang-orang Islam yang ada di bumi Palestin. Kerana itu hakikatnya mereka tidak senang melihat orang Islam bersatu teguh, ataupun tidak senang melihat orang Islam itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, antara musuh terbesar umat Islam iaitu orang-orang munafik. Jelas kerana orang-orang munafik ini perbuatan mereka atau modus operandi mereka sama seperti orang-orang kafir. Mereka tak senang melihat orang Islam merasa selesa dalam beribadah. Mereka tak senang melihat orang Islam bersatu, dan mereka cuba sedaya upaya menghalangi orang Islam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu orang-orang munafik dia termasuk di antara golongan yang menjadi musuh terbesar bagi umat Islam. Kemudian yang ketiga, disebutnya lagi antara musuh yang terbesar bagi umat Islam selain Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang Islam yang berhasad dengki. Kenapa orang-orang Islam yang berhasad dengki ini tergolong di kalangan musuh terbesar bagi umat Islam? Kerana orang-orang Islam yang berhasad dengki ini, mereka telah memiliki sifat munafik, iaitu suka berdengki dan suka melakukan angkara terhadap orang Islam. Dengki melihat orang Islam melaksanakan ibadah, dengki orang-orang Islam berada di dalam majlis ilmu. Maka perbuatan dengki ini memakan amal-amal yang soleh, seperti mana api memakan kayu-kayu api. Kemudian yang keempat, antara musuh terbesar bagi umat Islam disebut lagi iaitu iblis dan syaitan. Itu juga sangat jelas kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Allah sendiri sebut bahawa iblis dan syaitan ini adalah musuh bagi manusia dan musuh bagi umat Islam. Kemudian yang kelima, antara musuh terbesar bagi umat Islam iaitu hawa nafsu. 5 kategori musuh ini menunjukkan bahawa Islam memiliki ramai musuh. Sama ada musuh yang nyata, yang boleh dilihat, ataupun musuh yang tersembunyi, yang sukar untuk dilihat ataupun yang kita tak nampak. Musuh yang boleh dilihat, boleh kita berlawan. Sebab tu orang Islam di Palestin mereka mampu berlawan dengan orang Yahudi. Setiap tahun dibantai oleh orang-orang Yahudi, mereka mampu bangkit untuk berlawan. Kenapa? Kerana orang-orang Yahudi adalah musuh yang nyata, musuh yang zahir, yang nampak. Tetapi masalahnya,
nak mengalahkan musuh yang namanya hawa nafsu dan juga iblis dan syaitan ini tak mudah. Kerana iblis dan syaitan dan hawa nafsu adalah musuh yang tersembunyi, kita tak nampak. Kalaulah kita nampak iblis ni macam mana dia, kita tangkap dia, kita pukul, dah lama kita sepak dia, dah lama kita tumbuk dia, dah lama kita lawan dengan dia. Tapi masalahnya iblis ni tak nampak. Bahkan untungnya umat Islam, setibanya Ramadan, iblis dan syaitan itu dibelenggu, dirantai dan diikat. Maksudnya kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan tanpa ada gangguan iblis dan syaitan. Namun kita masih ada lagi satu musuh yang tersembunyi, iaitu hawa nafsu, dan disebut sebagai bisikan iblis dan syaitan. Bagaimana untuk kita berjaya menentang musuh kita yang namanya hawa nafsu ni? Sebab hawa nafsu ni kita tak nampak dia. Kalau kita nampak, dah lama dah kita pukul dia, dah lama dah kita berlawan dengan dia, dah lama dah kita belasah dia. Tapi masalahnya hawa nafsu ni kita tak nampak dia. Maka nak berlawan dengan hawa nafsu ni tidak memerlukan kepada kekuatan luaran semata-mata, bahkan dia kena guna kekuatan dalaman, iaitu kekuatan rohani. Kerana bila rohani yang strong atau rohani yang kuat, dia mampu menundukkan hawa nafsu, dia mampu mengalahkan musuhnya yang namanya hawa nafsu. Tetapi kalau rohani tidak kuat dan tidak strong, mustahil, agak payah untuk menundukkan hawa nafsu, khususnya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana para ulama menjelaskan bahawa apabila sudah tibanya Ramadan, kita sedang berada di dalam medan jihad. Ramadan, medan jihad. Ramadan, medan untuk kita pulun segala kelebihan. Ramadan, bulan keberkatan. Ramadan, penuh dengan ganjaran. Maka sudah tentu kita nak letak kita di antara orang yang berjaya untuk menundukkan hawa nafsu, lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Kenapa disebut tentang Ramadan atau mengambil kesempatan daripada Ramadan? Kerana Ramadan ni terlalu banyak aktiviti makanan rohani. Sebab rohani ni tak perlu makan nasi, tuan-tuan. Rohani ni kekuatan dia tak payah makan nasi. Makan nasi itu kekuatan zahir, jasmani. Adapun kekuatan rohani ni dia perlu kepada makanan yang lain, iaitu banyakkan zikrullah, banyakkan membaca Al-Quran, berada di dalam majlis ilmu, melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa saja aktiviti qiyamul lail, ini adalah semua makanan-makanan rohani yang boleh menguatkan rohani, sehingga rohani ini mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang saya bacakan tadi, diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada sentiasa di kalangan umatku yang berjaya di dalam perjuangannya. Bila Nabi sebut ada di kalangan umatnya yang berjaya, bererti bukan semua orang boleh berjaya. Bagi muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya di dalam perjuangannya. Bererti bukan semua orang boleh berjaya. Bila Nabi sebut ada di kalangan umatnya, barangkali sebahagian atau barangkali sedikit daripada umatnya yang berjaya. Sebab di dalam dunia ni, kalau dilihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ada beberapa jenis golongan. Antara yang pertamanya, jenis manusia yang daripada awalnya sampai akhirnya dia berjaya. Maksudnya daripada dia lahir sebagai seorang Islam dan mati sebagai seorang Muslim, berakhir dalam keadaan berjaya, mula dalam keadaan berjaya, berakhir dalam keadaan yang berjaya. Tetapi ada juga manusia pada peringkat awalnya dia berjaya,
tetapi pada akhirnya dia gagal. Dan ada pula manusia pada awalnya dia tidak berjaya, tetapi pada akhirnya dia berjaya. Dan ada pula jenis manusia yang daripada awalnya sampai akhirnya dia tak pernah berjaya. So Nabi sebut ada di kalangan umatnya yang sentiasa berjaya, berarti ada sebahagiannya yang akan berjaya. Siapakah gerangan yang mampu berjaya, khususnya di dalam medan perjuangannya atau di dalam perjuangannya? Antara golongan yang berjaya adalah golongan yang mukmin, yang bersungguh-sungguh meneliti apa yang telah dikongsikan, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. So malam ni kita nak kongsi beberapa tips bagaimana untuk kita berjaya, khususnya dalam bulan Ramadan. Biar kalau boleh daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita berjaya. Kita tak nak mula-mula je kita berjaya, tapi akhirnya kita syahid. Habis, mula-mula semangat datang masjid surau, ujung-ujung langsung tak datang masjid surau. Kita tak mau macam ni. Bahkan kita kalau boleh, selemah-lemah kita ni pun, kalau daripada peringkat awalnya kita tak berjaya, start daripada malam ni sampailah akhirnya, biar kita dikategorikan di kalangan orang yang berjaya. Sebab kalau nak cerita daripada awal, sekarang ni dah berapa Ramadan dah, lagi berapa hari je lagi nak raya ni ya. Senang cerita, kita dah duduk di tengah-tengah nak menuju kepada fasa yang ketiga. So mungkin kita ambil fasa yang awal kita kalah, biar akhir kita menang. Ataupun kalau orang daripada awal ni dah berjaya, teruskan usaha sehingga kita berjaya di akhirnya. Beberapa tips yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya nak kongsikan pada malam ini. Antara yang pertamanya Allah Taala sebut, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuhmu, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. So tips yang pertama, untuk berhadapan dengan musuh, kita kena teguh pendirian kita. Kita kena tunjuk bahawa kita ni konsisten, mampu melawan dengan musuh. Kita tak pernah putus asa. Dan jangan tunjuk kelemahan kita walaupun kita lemah dalam nak berhadapan dengan musuh. Kalau kita pergi ke medan perang sekalipun, nak berlawan dengan musuh yang ada di hadapan kita, kita tak boleh tunjuk lembik. Tak boleh tunjuk makan tak makan, dia rasa muka sepusin je. Kalau musuh tengok muka kita macam tu rupanya, lembik je, senang musuh ni kata aku nak cincang seorang-seorang ni, kan? Pasal apa? Sebab kita tunjuk kita lemah. So nak lawan dengan musuh, Allah sebut kena teguh pendirian. Sebab saya dah terbaca dalam Facebook, saya tak nak baca sepenuhnya, tapi handphone ni dia bunyi, cekek, saya tertekan. Sekali tertekan, tengok ada orang komen, hari tu hari pertama puasa tuan-tuan, hari pertama puasa. Dia komen apa? Lagi 29 hari nak raya. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya baru satu hari puasa dah cerita nak raya. Nampak sangat kita ni lemah. So jangan tunjuk kita lemah. Kalau kita nak berlawan dengan musuh yang namanya hawa nafsu, awal-awal ni jangan cerita dulu pasal raya. Pasal apa? Sebab hari raya ni adalah hari kemenangan. Kalau kita tak berjaya dalam bulan Ramadan, apa guna kita sambut hari raya? Tak guna. Muka tak malu. Dah lah kalah dalam perang, kemudian nak raya pula. So raya ni hari kemenangan. Di mana kemenangannya? Kemenangannya adalah di dalam bulan Ramadan. So maksudnya apa? Daripada awal sampai akhir kita kena konsisten, teguh pendirian kita untuk berlawan dengan musuh, dan jangan tunjuk kita lemah. Walaupun tuan-tuan rasa malam ni lemau je badan pasal makan macam-macam ni, kan? Takut perut pun jadi pening, kan? Tuan, tunjuk kita ni kuat. Pasal apa? Sebab musuh ni yang namanya hawa nafsu ni tuan-tuan, dia macam angka COVID-19. Kekuatan dia. Sebab apa? Angka COVID-19 kejap naik, kejap turun. Tuan-tuan, macam itulah hawa nafsu ni tuan-tuan. Waktu kita bersahur, selepas kita bersahur di siang hari, kita tahan perut kita daripada makan dan minum. Waktu tu hawa nafsu dia lemah. Kita mampu lawan dengan dia saat dia lemah. Tapi kalau kita tunjuk kita lemah siang hari, maksudnya apa? Maksudnya dua-dua lemah, tak ada siapa nak boleh menang, kan? So nak menang ni, saat musuh tengah lemah, itulah peluang kita. Itu peluang kita. Dan bila masa dia kembali hyperaktif, kembali meningkat power dia, hawa nafsu ni kembali meningkat setengah jam sebelum berbuka puasa, waktu tu naik dah.
Demai power dia dah. Kalau waktu tu pergi bazar Ramadan, habis semua dia angkut satu bazar, tuan. Pasal apa? Nafsu waktu tu dia kira nak makan. Lagi-lagi kalau duduk dekat depan makanan ni, lagi 15 minit nak buka, nak tunggu azan ni kan, duduk dah atas meja, tengok ayam berasak, nasi berasak, waktu tu nafsu lagi kuat. So kita tak boleh tunjuk kita lemah. Saat dia kuat, kita kena tunjuk juga kita kuat. Lepas tu ada tempat tazkirah dia pukul 6 petang. Pukul 6 petang sampai buka puasa. Bila tanya kenapa? Sebab inilah peluang ustaz kita nak tunjuk kita kuat. Tuan, mungkin barangkali dia dengar ceramah ustaz sebelum ni kot kan. Nak menang ni, begitu keadaan dia. Lagi nak dekat buka puasa, lagi kita perbanyak dan perhebatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi lemah musuh saat dia nak bagi kuat, tuan. So yang pertama, nak berlawan dengan musuh, kena teguh pendirian kita. Macam kita datang solat, kena imam baca panjang sekali, teguh, kuat, konsisten. Jangan awal-awal je datang, cukup 8, ca alif, ba waw ta, cabut. Yang ni dah tunjuk kita lemah dah, tuan-tuan. Biar konsisten sampai akhir Ramadan, sampai kita menang, barulah layak kita menyambut hari raya Aidilfitri. Yang pertama. Yang kedua, untuk berjaya Allah Ta'ala sebut lagi, dan sebutlah serta ingatilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbanyakkan doa supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Tips yang kedua, di samping kita melawan dengan musuh yang namanya hawa nafsu, lidah kita jangan berhenti daripada menyebut nama Allah. Jangan pernah berhenti menyebut nama Allah, terus menerus zikrullah. Tak pun perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena banyak berdoa? Karena Allah sebut dalam hadis qudusi, innama ataqabbalu salata mimman tawadhu'a li'azamati. Hanya saja kata Allah, aku menerima ibadah di kalangan hamba-hambaku yang merendah diri terhadap kebesaranku. Ramadan adalah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala buat umat Muhammad. Maka kita dalam mengerjakan ibadah Ramadan, ibadah berpuasa, hendaklah kita merendah diri, berdoa kepada Allah, tanda kita rendah diri, minta Allah tolong kita sehingga kita mencapai kemenangan. Contoh, berbalik kepada perang Badar. Perang Badar, tuan-tuan, berapa pasukan Rasulullah? Hanya ada jumlah 313. Nak maklum, tuan-tuan, perang Badar ni berlangsung dalam bulan Ramadan. Maksudnya 313 pasukan Islam sedang berpuasa. Okey, musuh yang datang 1000 lebih. Bayangkan musuh yang 1000 lebih semua tak puasa, perut kenyang. Orang yang perut kenyang banyak tenaganya, lawan dengan orang Islam yang dalam keadaan puasa yang jumlahnya kecil. Tuan-tuan, bahkan 313 ni kebanyakannya ajuz, tua-tua. Ini bukan wakil negara. Kalau wakil negara hantar yang muda-muda berlawan, tuan-tuan. Ni yang tua-tua ni, yang tua bangkalah yang nak pertahankan Islam ni. Tapi sejarah telah membuktikan perang Badar Islam mencapai kemenangan. Apa dan di mana kekuatan tentera Badar sehingga mereka mencapai kemenangan? Saya ulang balik sekali. Di hujungnya kah atau di pangkalnya kah? Di mana kekuatan tentera Islam ni sampai dia boleh menang? Apa hebatnya dia? Hebatnya mereka masuk ke dalam medan Badar sambil berdoa, ya Allah, kami datang untuk menegakkan agama-Mu, ya Allah, fansurna, bantulah kami, tolonglah kami. Maka dengan izin Allah, Allah tolong mereka sehingga mereka mencapai kemenangan. Di samping itu, setiap libasan pedang mereka kepada musuh sambil menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah, perbanyakkan berdoa kepada Allah, Allah beri tentera Badar mencapai kemenangan. Macam itulah kita kalau nak menang dalam bulan Ramadan, tak perlu susah-susah, tuan-tuan. Mulut tak henti-henti menyebut nama Allah, tangan sambil berdoa kepada Allah. Mohon Allah beri kita kekuatan untuk kita terus menerus berjaya, ada tenaga untuk menundukkan hawa nafsu, khususnya dalam bulan Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah sebut lagi, janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Tips yang ketiga untuk menang, jangan duk bergaduh sama-sama kita. Senang cerita. Jangan duk cari pasal. Ni pantang orang cerita sikit geng basikal lajak, langsung di komen nak bergaduh, tuan. Pantang orang cerita geng plastik hitam, dia pun nak komen nak bergaduh juga, tuan. Pantang orang cerita azan tak masuk lagi waktu dah terus berbuka puasa,
pun dia nak sampuk juga, nak cari gaduh juga. Tuan-tuan, tak guna kalau kita bergaduh sesama kita, sebab yang untungnya adalah musuh. Tuan-tuan pergi ke medan perang, bawa tentera yang ramai, musuh pun ramai, kita pun ramai. Tapi masalah kita duk bergaduh. Aku nak jadi ketua, aku nak guna strategi aku tak mau ikut ketua aku nak pulanglah kubur masing-masing. Musuh bila tengok kita duk bergaduh sama-sama kita, inilah peluang dia. Apa, lawan dulu, bergaduh dulu, yang mati tolak tepi, yang menang tu lawan dengan aku pula. Senang kerja dia. Nafsu ni macam tu lah tuan-tuan. Bila kita duk bergaduh sama-sama kita, senang kerja aku. Teruskan. Tak payah berzikir, tak payah berdoa, gaduh. Tuan-tuan. So, untuk menang, kita tak boleh bergaduh sama-sama kita. Bahkan kita kena bersatu teguh. Mari solat berjamaah, supaya kita bentukkan diri kita di kalangan orang yang bersatu. Tuan, pasal apa? Sebab tindakan kita di dalam solat itu sendiri menunjukkan kita bersatu. Imam rukuk, semuanya rukuk. Ada yang beken lawan tu imam. Imam je lah rukuk, saya tak mau rukuk. Kalau macam tu, tak payah datang sembahyang jemaah. Dalam solat itu sendiri pun Allah dah ajar kita bersatu. Maka elakkan persengketaan. Bahkan Nabi SAW mengajar kita, apabila orang Islam mengajak kamu bergaduh sesama kamu atau berbantah, berdebat, katakanlah kepadanya, inni shaim, aku sedang berpuasa. Itu tarbiyah yang Nabi ajar, supaya kita bersatu dan elakkan persengketaan. Kemudian yang keempat, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah menghadapi segala kesukaran itu dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Tips yang keempat adalah kena banyakkan sabar, kerana di setiap amalan dan perbuatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ujiannya banyak. Nak sembahyang, nak syurga Allah, ada ujiannya. Ujian inilah kita kena banyakkan sabar. Macam tuan-tuan, ingat nak pergi sembahyang, rupanya ada tazkirah, sabar. Tuan, tengok imam baca panjang tak habis-habis lagi, sabar. Tuan, sebab ada tempat 11.30 baru habis. Bayangkan 11.30 habis solat tarawih 20 rakaat, ngam-ngam tuan-tuan. Kemudian habis semua, dibukanya Quran, tabarakalladzi, ditambah lagi. Bayangkan kalau hilang sabar apa jadi tuan-tuan? Silat-silat, Tok Bilal, Tok Siak semua kena tag, kena penampur buaya. Boleh jadi. Sebab tu dalam ibadah pun kita nak bersabar. Bahkan waktu berbuka puasa pun kita kena sabar. Ada orang tak sabar. Bayangkan kalau kita tak sabar waktu kita nak berbuka puasa. Nescaya kita akan azan awal terlebih dahulu sebelum masuknya waktu. Pasal dah tak sabar dah ni. Tengok budak-budak kecil kan, budak-budak tak apalah, dia budak-budak kan, tak azan lagi ni, lagi 1 minit ni, dia dengar Al-Quran, cawan dekat sini dah. Enggak, cawan dekat sini dah. Sekali bunyi azan Allahu Akbar, habis dah cawan. Baru Allahu Akbar, belum habis azan lagi, dah time macam-macam dah. Tuan-tuan, kalau kita nak berbuka puasa sekalipun, kena ada sabar. Kerana dalam ibadah tak ada sabar, kita rugi. Ambil contoh sejarah hitam yang berlaku dalam perang Uhud. Di dalam perang Uhud ni, dia sebagai pengajaran buat kita. Tatkala Nabi SAW menempatkan pasukan memanah di atas bukit Uhud, Nabi pesan jangan turun sehingga perang selesai. Apa kan daya? Oleh kerana pada pertempuran sengit yang pertama, musuh dah lari 2-3 tapak, meninggalkan harta yang mereka bawa sebagai harta ghanimah, harta rampasan perang di bawah bukit Uhud. Langsung orang yang duduk di atas bukit tadi tengok harta dekat bawah, dah tak ada orang, alang-alang, langsung dia turun berebut. Kalau boleh aku dulu nak ambil harta ghanimah ni. Berebut-rebut. Itu tanda hilang sabar. Pasal tengok harta ni, inilah peluangnya. Langsung turun berebut ambil harta. Nah, waktu orang Islam turun mengambil harta, mereka tidak menyadari ada lagi satu pasukan musuh daripada belakang bukit Uhud datang menyerang mereka daripada belakang. Saat itu perang dalam peperangan Uhud ini kucar-kacir, sehingga gugurnya panglima perang yang digelar sebagai singa Allah oleh Nabi SAW, iaitu Sayyidina Hamzah. Bahkan tersiarnya berita Rasulullah SAW dibunuh, sedangkan Rasulullah hanya jatuh di dalam lubang, tuan-tuan, akibat daripada tak sabar. So dalam nak berdepan dengan perjuangan menentang musuh ni, sabar ni sangat penting. Ramadan panjang lagi, kena sabar kan?
Ni baru dapat 10k kan WSP, hilang tu ke siapa? Langsung tak lekat di surau. Mana lekatnya? Di Giant, di Lotus, di pasar-pasar raya. Pasal duit dah cukup. Tuan, hatta tahap itu pun kita kena sabar. Kalau ada duit banyak sekalipun kita tak sabar, habis diboroskan segala-galanya. Ini masalah. Batu semalam saya terdengar ada orang sebut, ustaz, kedai-kedai emas jiran saya, dia ada kedai emas. Dia kata kedai emas penuh orang, kan. Tentang dapat 10k penuh orang, kan. Tuan, kita kena sabar. Dalam apa jua keadaan kita, kalau kita tidak bersabar, maka musuhlah yang akan mengambil kesempatan. So tips malam ni yang keempat, banyakkan sabar. Kenapa perlu sabar? Karena Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Apa makna perkataan Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar? Maksudnya hidup kita fi zimmatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jaga kita. Karena kita jaga Allah, Allah jaga kita. Nabi sebut, ihfazillah hayahfaz, ihfazillah tajidhu amamak. Peliharalah Allah. Inilah masanya. Bila kita banyak berzikir, banyak membaca Quran, banyak berdoa kepada Allah, sabar di atas setiap ujian, maka Allah Ta'ala sebut, aku berserta dengan orang-orang yang bersabar. Naungan Allah bagi mereka. Saat mereka sakit, Allah sembuhkan mereka. Saat mereka tak bertenaga, Allah bagi tenaga kepada mereka. Saat mereka kesempitan hidup, Allah perluaskan rezeki mereka. Saat mereka menghadapi segala cobaan yang payah dalam kehidupan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan segala urusan mereka. Tuan-tuan, kalau kita bersabar malam ni, insya-Allah boleh habis awal tarawihnya. Kalau tak sabar, awal-awal dah cabut, tuan-tuan. 1 8 rakaat tak dapat. Kemudian yang kedua, bebe dengan Tok Imam, Tok Bilal. Dan yang ketiga, apa yang kita dapat? Gaduh sama-sama kita. Yang keempat, musuhlah yang akan menang, kita yang kalah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pada malam ni, mudah untuk kita fahami bahawa pada bulan Ramadan ini kita sedang berada di dalam medan jihad. Maksudnya kita sedang berhadapan dengan musuh yang tersembunyi, iaitu hawa nafsu. Kalau musuh yang nyata, sudah jelas kita boleh berlawan. Tapi agak sukar untuk kita berlawan dengan musuh yang namanya hawa nafsu. Sebab apa, tuan-tuan? Cuba tengok ya. Saya bawa satu contoh paling mudah. Siang hari tadi, perokok-perokok ni sanggup tahan diri tak isap rokok, tuan. Tu hebat tu, tuan. Tapi bila bunyi azan, dia tarik dah sebatang. Tu nampak tak hebat kat situ, tuan. Nampak tak hebat? Konsisten untuk kita menang ni, tuan-tuan, dia kalau boleh terus menerus. Ya, begitu keadaannya. Kalau siang tadi kita mampu tahan, malam pun kita mampu tahan. Barulah dapat kemenangan. Sebab musuh hawa nafsu ni dia susah nak lawan dengan dia ni. So kita kena kuatkan dalaman, iaitu rohani kita. Perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan doa, membaca Al-Quran, libatkan diri dalam tadarus Al-Quran. Kerana apa yang dimaklumkan pada kali ini, orang kata sambutan bagi tadarus Al-Quran ni agak membimbangkan. Masyarakat qaryah tidak banyak melibatkan diri dalam tadarus Al-Quran. Ambil kesempatan, itu peluang yang baik, khususnya dalam bulan Ramadan. Kerana setiap kebaikan yang kita buat di dalam bulan Ramadan, Allah tidak hampakan kita. Sebaliknya Allah bagi ganjaran yang istimewa. Saya tak mau cerita tentang kelebihan Ramadan, kerana tak guna kalau kita cerita tentang kelebihan tetapi kita tak bersungguh-sungguh untuk dapatkan kelebihan itu. So malam ni kita kongsi beberapa tips untuk kita berjaya di dunia serta berjaya di hari akhirat. Pertama, apabila kita berhadapan dengan musuh, teguhkan pendirian, konsisten, istiqamah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musuh kuat, kita juga kena tunjuk kita kuat, tuan. Kerana bila kita kuat lawan musuh, musuh tak berdaya, tuan-tuan. Tapi kalau kita tunjuk kita lemah, musuhlah yang akan berjaya. Pertama. Yang kedua, banyakkan zikrullah dan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di siangnya, di malamnya, sambil menyebut nama Allah, selepas membaca Al-Quran, selepas tarawih, sambut doa. Tuan-tuan, penuh semangat doa tu, jangan lembik sangat, penuh semangat. Sebab tu bila Tok Bilal kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jawab sungguh-sungguh sallallahu alaihi wasallam alaih. Ni sallallahu alaihi wasallam alaih. Tu lembik dah tu, tuan. So kena semangat. Kena semangat. Pasal musuh ni kuat. Lagi-lagi saat ni dah makan ni dia kuat. Tuan, kita pun kena kuat dalam mengerjakan ibadah.
Kemudian yang ketiga, elakkan persengketaan sesama kita. Jangan duk bergaduh lah tuan-tuan. Kita kalau bergaduh sama-sama kita tuan-tuan, tak untung untuk kita pun. Sikit pun tak untung. Tuan-tuan nak bergaduh, nak tunjuk, tuan-tuan pandai cakap dalam Facebook sekalipun, tuan-tuan, tak untung tuan-tuan. Ustaz follower banyak, tak untung tuan-tuan. Saya lah, follower banyak semuanya jadi bergaduh je. Ada orang kata, Ustaz, di dalam Facebook kita boleh bersatu kerana di belakang kami ada berpuluh-puluh ribu follower. Tuan-tuan, di media sosial tuan-tuan, dia tak menyatukan kita. Dia tak menyatukan kita. So sebaiknya elakkan persengketaan. Ketepikan dulu media sosial tu. Balik kita kepada Al-Quran, balik kita kepada majlis ilmu. Tumpukan ibadah kita sehingga kita mencapai kejayaan. Kemudian yang terakhir, banyakkan bersabar di setiap ibadah yang kita kerjakan. Solat 20 rakaat pun sabar, 8 rakaat pun sabar, baca Quran tak habis-habis pun sabar. Apa saja keadaan yang kita lakukan, berbuka puasa, bersahur, sabar. Kerana dengan bersabar itu kita boleh mencapai kemenangan. Sabar tak apa, susah sekejap je ni, tahan perut lapar sekejap, esok raya makan dah. Ada orang dia tak sabar dah, siang-siang dia dah makan dah, gagal terus. Tuan, kita tak mau gagal terus, kita biar menang dengan cara kita bersabar menghadapi setiap ujian yang datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan sabar itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di antara golongan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang akan membela nasib kita di dunia dan akan menyelamatkan kita daripada azab sengsara akhirat, iaitu api nerakanya. Tuan-tuan, yang terakhir, ingat di dalam neraka penuh dengan siksaan. Bahkan disebut dalam riwayat Al-Hakim, 10 malam yang terakhir dijauhkan daripada api neraka. Tak mudah Allah nak jauhkan kita sewenang-wenangnya daripada nerakanya, melainkan kita berusaha daripada awalnya sehingga kita mendapat keampunannya dan kita dijauhkan daripada nerakanya. Maka sebab itu tuan-tuan, minta doa kepada Allah. Pertama kali minta Allah ampunkan dosa-dosa kita, kerana kita manusia tak lepas daripada dosa. Mudah-mudahan perkongsian ilmu pada malam ni dapatlah manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di antara orang yang berjaya di dunia, dan kejayaan yang lebih sebenar iaitu kita dapat melangkahkan kaki kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selagi tak masuk dalam syurga, belum menang, kita masih sedang berjuang. Pastikan perjuangan kita sentiasa mencapai kemenangan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya mengambil sedikit kesempatan di sepanjang bulan Ramadan mewakili Peduli Insan, yakni NGO gabungan pelajar Malaysia Syria, ya, sedang mencari dana, kutipan dana untuk berbuka puasa atau mendirikan dapur makanan bagi pelarian-pelarian Syria yang berada di kem-kem sempadan. Kerana difahamkan yang berada di kem-kem sempadan tidak lagi puluhan ribu, sebaliknya jutaan pelarian yang memerlukan support daripada kita semua. Tuan-tuan, sebab apa saya libatkan diri saya? Kerana saya adalah bekas pelajar Syria. Saya kenal orang Arab Syria adalah orang yang sangat ramah mesra, yang sangat suka membantu. Bahkan pengalaman saya berada di Syria, rumah sewa saya, bil air, bil elektrik dibayar oleh seorang hamba Allah yang gajinya RM600 sebulan je tuan-tuan. Dia susah. Saya tanya kepada dia, awak tak cukup duit, kenapa bantu saya? Dia kata, inilah peluang aku untuk bantu kamu. So, orang miskin ambil kesempatan bantu tuan-tuan pelajar-pelajar Malaysia yang ada di sana waktu mereka mencapai keamanan. Tapi hari ini mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kepayahan. Maka sama-sama kita hulurkan bantuan, support mereka tuan-tuan. Kerana sokongan mereka lah kita dapat ilmu pada hari ini. Kalau saya tak ada kemampuan, saya tak akan sampai ke sana tuan-tuan. Dengan support daripada orang-orang Arab yang seringkali membantu, khususnya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni memang terlalu murah orang-orang Arab Syria tuan-tuan. Tiap-tiap hari ada je, sama ada dibelikan baju raya, sama ada diberi makan, sama ada diberi duit, sama ada dibayarkan kos pembiayaan pelajaran. Semuanya memainkan peranan. Maka hari ini mereka dalam keadaan kesusahan. Saya mohon bantu saya sama-sama, kita semua bersatu untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesusahan. Kerana saya difahamkan juga target besar untuk kami untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak pelarian yang yatim piatu. Kerana saya difahamkan juga anak-anak pelarian di kem-kem sempadan kebanyakannya adalah yatim piatu. Mereka tak ada mak ayah. Kesan daripada pertumpahan darah yang berlaku
di Syria, mak ayah mereka tak ada. Jadi kitalah yang bagi sokongan kepada anak-anak ini, sehingga esok mereka akan kenal siapa rakyat Malaysia yang suka membantu, siapa rakyat Malaysia yang suka menghulurkan bantuan dan tangan saat mereka lemas dalam lautan dunia yang fana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada kita kelebihan itu, insya-Allah. Dan yang terakhir, saya teringat arwah Ustaz Asri Rabbani, kan? Arwah Ustaz Asri Rabbani, kumpulan nasyid Rabbani, dia pernah buat satu kempen kutipan dana pada hari saya tak ingat, di Sentul. Jadi waktu dia kempen tu, dia pesan, dia kata, tuan-tuan kalau boleh jangan masuk dalam tabung duit siling. Dia kata, dia bukan nak pelekehkan tuan-tuan nak masuk duit siling ke tak nak. Dia nak bagi tahu kerana duit siling ni bila dia jatuh dalam tabung dia bunyi ting. Bila bunyi itu menyebabkan hati kita berbunga. Hati kita terus ada perasaan, wah hari ni aku menderma. So dia jadi riak, dia jadi ujub, dia jadi bangga besar diri. Nak elakkan penyakit yang boleh memakan kebaikan-kebaikan ini, maka masuklah duit yang kalau boleh senyap-senyap. Dan kalau lebih baiknya masuk duit yang orang lain tak tahu, Allah je yang tahu, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita bantu, Allah Ta'ala bantu kita juga, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada dua tabung, satu di bahagian muslimat, satu di bahagian muslimin, dan ada katalog, dan kami sudah pun sebarkan sedekah atau infak secara online, kan? Jadi boleh disebarkan kepada ahli qaryah yang tak berkesempatan. Mudah-mudahan dengan kita menghulurkan bantuan itu, segala urusan kita semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga kita menjadi umat Islam yang bersaudara. Ukraine diserang oleh Rusia, negara-negara Eropah bersatu membela nasib Ukraine. Alangkah baiknya kita sebagai seorang Islam perlulah kita bersatu untuk agar kita dapat membangunkan kembali negara yang runtuh dengan sebab kezaliman dan kejahatan sesama mereka. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita Allah Ta'ala bantu kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.